ialah mudah je. Tapi kalau surah Bayyinah ni, alamak, kadang-kadang tak berani nak bawa dalam solat walaupun di rumah kerana takut ada benda yang tertukar pada ayat yang ke bawah-bawah tu sikit. 6, 7, 8. Dia sebenarnya tak sulit, tapi dibandingkan yang lain tu agak sulit. Baik. Jadi tapi kena hafal lah tuan-tuan ya. Dia dengan surah Al-Adiyat yang saya tengok orang macam keliru sedikit. Surah Bayyinah dengan suratul Adiyat. Baik. Macam surah Ad-Duha tu dia mudah. Dia mudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Izzat dah masuk dah. Tapi kita teruskan. Kalau kita tengok isunya di mana, isunya kalau kita lihat dalam ayat ke-6 tu kan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Betul poin ini ya. Khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir kalangan ahli kitab dan juga orang musyrik berada dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, ya. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk orang. Baik. Tetapi kalau ketika Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang orang yang beriman, apa dia? Khalidina fiha abadan. Nampak tak ada tambahan di situ? Abadan. Ya, kalau baca Quran abada, ya, abada. Khalidina fiha abada. Sedangkan dalam kes neraka pada ayat ke-6 tidak ada kalimah abada. Pada ayat 8 tu ada kalimah abada. Abada ni apa? Abada ni dia usul abada ni macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Okey, abada ni selama-lamanya. Tapi orang Arab ni kan dia banyak pengaruh haiwan mereka. Seperti kuda, kambing, lembu, unta, ya. Kalau kambing dengan lembu tu kita pun ada kambing dan lembu. Kuda zaman-zaman sekarang ni payah dah nak jumpa kuda, ada. Tapi orang Arab dulu biasa dengan kuda, biasa sangat dengan unta, biasa sangat dengan himar. Justru banyak juga perkataan itu hasil daripada pemerhatian mereka terhadap kehidupan alam haiwan. Jadi abada ni ibarat seperti dia punya usul kalimah abada je. Abada ni unta yang mana dia lari dari tuan dia pergi ke padang pasir. Okey. Kalau haiwan dia lari ke padang pasir tuan-tuan, yang tak tahu di mana dia punya hujung, tak tahu mana pangkal, tak tahu di mana dia punya penjuru dia tu, agak-agaknya lah kalau orang tu terpisah dengan unta, dia boleh jumpa balik tak unta dia di padang pasir yang begitu luas tu. Dipanggil gurun Sahara. Sahara tu sebenarnya bahasa Arab Sahra. Sahra tu padang pasir, ya, padang pasir. Ya Datuk, abada tu ada pada ayat ke-8 sahaja ya. Jadi kalau unta tu lari di padang pasir, dah payah dah nak jumpa tuan dia. Okey. Kata orang Arab dulu, saya lupa dah ayatnya macam mana. Unta yang lari dari tuan dia di padang pasir itulah ada kaitan dengan perkataan abada. Tapi saya lupa dah perkataan dia al-abid ke al-abadu ke macam mana. Saya minta maaf ya. Saya kena cek balik tulisan saya yang lama. Jadi ibaratnya, unta itu tidak akan kembali menemui tuan dia buat selama-lamanya. Mustahil seekor unta yang tersesat di padang pasir, dia pergi ke arah utara, tuannya pergi ke arah selatan, mustahil mereka akan bertemu semula. Itulah ibaratnya orang yang berada dalam syurga, selama-lamanya mereka berada dalam syurga, mustahil mereka akan keluar daripada syurga. Ya, mustahil mereka akan keluar daripada syurga. Ibarat unta yang pergi meninggalkan tuan dia tu takkan jumpa buat selama-lamanya, begitulah dengan penghuni syurga yang akan masuk ke dalam syurga buat selama-lamanya. Jadi di sini menarik perhatian pengkaji, kenapakah dalam kes syurga ni disebut perkataan abadan? Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah orang yang terbaik. Balasan mereka apa dia? Jannatu adnin, syurga sebagai tempat kediaman mereka, yang mana syurga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya.
khalidina fiha, mereka kekal di dalam syurga abada, buat selama-lamanya. Sedangkan dalam kes neraka Jahannam, orang kafir kalangan ahli kitab dan orang musyrik berada dalam neraka Jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya, tidak ada perkataan abada. Jadi kenapa dalam kes neraka ni tidak ada abada? Kenapa dalam kes syurga ada perkataan abada? Itu yang menarik perhatian pengkaji. Justru di sini ada jawapan-jawapan yang diberikan oleh ulama, antaranya begini. Sebabnya, ini pandangan sebahagian ulama seperti Ibn Qayyim Al-Jawziyah, bahawa neraka ini bukanlah satu kediaman yang kekal buat selama-lamanya. Dia tak semestinya syurga. Syurga ni memang akan wujud buat selama-lamanya. Okay. Tapi neraka tidak. Neraka tidak akan kekal buat selama-lamanya. Bukan orang dalam neraka tu. Kalau Fir'aun tu memang dalam neraka selama-lamanya. Tetapi sampai satu masa nanti, dengan sifat kasih, dengan sifat ihsan yang ada pada Allah Azza wa Jal, ibaratnya kata ulama, sebagian kecil ulama ini, Allah pun tidak sampai hati untuk terus menerus menyeksa orang-orang yang melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jal, namun tidak sesuai untuk memasukkan mereka ke dalam syurga. Itu tidak sesuai dengan kebijaksanaan dan keadilan Allah Azza wa Jal. Maka Allah melenyapkan neraka beserta dengan penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, Allah melenyapkan neraka dan penghuni neraka sekali dilenyapkan. Tetapi syurga dia kekal buat selama-lamanya, khalidina fiha abadan. Baik. Itu salah satu pendapatlah tuan-tuan ya, dengan menilai keadilan dan ihsan yang ada pada Allah Azza wa Jalla. Ada pendapat lain yang melihat dalam bentuk yang lain, iaitu ayat ini tak boleh kata neraka ni lenyap buat selama-lamanya. Tak. Kerana ada lagi ayat lain yang bila membicarakan tentang neraka menyebutkan khalidina fiha abada. Ada ayat neraka yang lain, tapi saya lupa lah ayat mana nak datangkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau kita cari ni sekejap je ya. Khalidina fiha abada ni. Okey, contohlah kalau kita nak cari. Cara nak carinya macam ni. Okey. Khalidina fiha abada. Abada. Mana ya? Ni pun jap. Khalidina fiha, mana abada ni? Ni contohnya ini. Khalan nar maswakum khalidina fiha abadan. Khalidina fiha juga. Ini syurga abadan. Payah juga nak jumpa tuan-tuan ya. Khalidina fiha abadan. Syurga juga. Oh, kebanyakan ayatnya yang menceritakan tentang syurga je. Tapi ayat 23 suratul Jin. Sesiapa yang melakukan maksiat kepada Allah dan Rasul, maka bagi mereka neraka Jahannam, mereka kekal dalam neraka Jahannam itu buat selama-lamanya, abadan. Jadi ada perkataan abadan. Kebanyakan ayat bila sebut khalidina fiha abada memang merujuk kepada syurga, kebanyakan ayat. Tapi ada juga ayat yang menceritakan tentang penghuni neraka kekal dalam neraka abada, buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ibayah yang dirahmati Allah, ada ulama kata syurga ni kekal selama-lamanya, neraka pun kekal selama-lamanya. Cuma dalam surah ini Allah Ta'ala lebih mempamerkan sifat ihsan Allah kepada orang beriman. Jadi Allah Ta'ala nak tunjulkan ihsan Allah kepada orang beriman ni, Allah sebut mereka kekal dalam syurga abadan. Adakah neraka ini tidak abada, tidak kekal selama-lamanya? Neraka pun abada juga. Cuma dalam surah ini Allah lebih nak menekankan isu syurga. Syurga ini abadan, kekal buat selama-lamanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, wallahu a'lam.
kita pun tak tahulah mana satu pandangan yang paling tepat dalam isu ini. Adakah betul neraka itu kekal selama-lamanya? Itu pandangan kebanyakan ulama. Ataupun mungkinkah satu masa nanti dalam neraka Allah Ta'ala akan kasih banyak posisi ya. Mungkinkah dalam neraka satu masa nanti Allah Ta'ala membinasakan neraka buat selama-lamanya atas ihsan daripada Allah? Ya, ada kemungkinan juga kita serahkan kepada Allah. Wa nahnu nu'minu bil ghaib. Kita beriman sahaja dengan perkara-perkara ghaib tanpa perbahasan yang panjang. Okey, baik. Kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita tengok dalam suratul Bayyinah ni, jadi Allah Ta'ala cerita lebih tentang orang yang baik. Kalau orang jahat ni apa je balasan yang Allah cerita? Cuba kita lihat ya. Sesungguhnya orang-orang kafir kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Okey, satu balasannya apa? Mereka berada dalam neraka Jahannam. Satu. Yang kedua, khalidina fiha. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Tak boleh keluar dah. Orang kafir kalangan ahli kitab, orang musyrik tak boleh keluar dari neraka. Yang boleh keluar dari neraka ni, al-muwahhidin. Orang yang mentauhidkan Allah tapi melakukan maksiat yang besar. Itu boleh keluar dari neraka. Na'udzubillah. Kita na'udzubillah termasuk daripada kelompok tersebut. Ya. Dan yang ketiganya Allah sebut, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah sejahat-jahat orang. Jadi tuan-tuan di sini kita lihat ada 3 benda yang Allah sebut. Satu, mereka berada dalam neraka Jahannam. Yang kedua, mereka kekal dalam neraka Jahannam. Yang ketiga, mereka merupakan orang-orang yang jahat. Na'udzubillah min zalik. 3. Tapi apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang orang yang beriman kepada Allah, macam mana cerita Allah? Allah mulakan dahulu dengan menyatakan, ulaika hum khairul bariyah. Satu, mereka sebaik-baik orang. Yang kedua, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga. Okey, itu yang kedua. Allah Ta'ala jelaskan sifat syurga itu macam mana. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu yang ketiga. Syurga itu mengalir air-air sungai di bawahnya. Melambangkan satu benda yang indah. Yang keempat, mereka kekal dalam syurga. Yang kelima, kekal itu selama-lamanya abadan. Yang keenam, radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka. Yang ketujuh, waradu'an. Mereka redha kepada Allah Azza wa Jal. Ya, mereka kekal, mereka redha kepada Allah. Dan yang ke-8, itulah balasan bagi orang yang khasyah kepada Allah. Jadi di sini ada 7 lah. Kita buat yang ke-8 tu kita ketepikan dulu. Tapi ada 7 balasan yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang beriman dalam surah ini. Sedangkan orang kafir 3 je. Mereka dalam neraka Jahannam. Yang kedua, mereka kekal. Yang ketiga, mereka dikatakan sebagai orang yang jahat. 3 je. Tapi orang beriman tadi 7. Saya ulang balik. 1, mereka orang terbaik. 2, mereka dapat syurga Adan. 3, syurga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya. 4, mereka kekal dalam syurga. 5, kekal itu selama-lamanya. 6, Allah redha kepada mereka. Dan 7, mereka pereda kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di situ menimbulkan satu tanda tanya yang lain. Kenapakah Allah Ta'ala berlebih-lebih dalam menceritakan tentang orang yang beriman kepada Allah, tapi Allah cerita sedikit je tentang kemurkaan Allah terhadap, tentang balasan Allah terhadap orang-orang kafir. Maka kata Fakhruddin Ar-Razi, tuan-tuan, ini sesuai dengan sifat Allah bahawasanya rahmat Allah melebihi kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadisul kursi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Rahmat Allah tu, dia mengatasi kemurkaan Allah. Jadi kerana rahmat Allah itu yang menyeluruh, maka Allah Ta'ala menceritakan tentang rahmatnya melebihi kemurkaan dia. Baik. Begitu juga kalau kita lihat sekejap ya.
Ini panjang perbahasan oleh Dr. Fadil ni tentang pemilihan abadan tu, kita biarkanlah. Ini ibu-ibu kena baca sendiri ni, sebab nanti berbelit. Okey. Yang keduanya, Allah Ta'ala sebut banyak kelebihan orang yang beriman ni sampai 7, kerana Allah Ta'ala ingin memberikan motivasi agar kita ni ikhlas dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga kena ada hunafa, cenderung untuk melakukan kebaikan. Jadi di sini kita buat benda baik tu taklah banyak sangat, tapi dia punya balasan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita tu berlebih-lebihan. Ya, balasan yang diberikan oleh Allah berlebih-lebihan. Sedangkan dalam kes orang buat jahat ni, na'udzubillah min zalik, buat satu dibalas satu. Buat baik ni standardnya dibalas 10. Tapi ada masa tu Allah balas sampai 70. Ada masa Allah balas sampai 700. Ada masa wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki tanpa langsung berkira. Jadi di situ Allah Ta'ala nak memberikan motivasi kepada orang yang beriman. Ya? Baik, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita cuba perhatikan. Ayat ini kan dia terbalik. Kalau ayat tentang orang kafir ni kan, Allah sebut apa dulu? Allah sebut balasan dulu. Mereka berada dalam neraka Jahannam. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Lepas cerita mereka ni berada dalam neraka Jahannam, barulah Allah jelaskan sebab apa mereka masuk dalam neraka Jahannam ni. Okey, ada sebab dia, iaitu mereka lah orang yang paling jahat. Ulaika hum syarrul bariyah. Sebab mereka masuk neraka Jahannam ini kerana mereka merupakan orang-orang yang jahat. Baik. Tapi dalam kes orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, Allah label dulu. Tadi label tu kemudian. Allah nyatakan sebab itu kemudian. Tapi bagi orang yang baik-baik ini, Allah sebut awal dulu. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah orang-orang yang baik. Allah puji dulu mereka ni orang baik ni. Maka bagi orang yang baik ini, barulah Allah ceritakan balasan. Mereka dapat syurga, kekal dalam syurga. Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah. Tapi Allah bermula dengan memuji mereka dahulu. Sedangkan orang yang jahat tadi, Allah mengeji mereka kemudian. Allah cerita dulu balasan-balasan mereka. Bila ditanya kenapa tu teruk sangat mereka ni masuk neraka, na'udzubillah min zalik, Allah kata sebab mereka lah orang yang jahat. Tapi bagi orang beriman kepada Allah ni, Allah puji dulu. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baik manusia. Allah puji dulu. Lepas Allah puji, barulah Allah ceritakan apa kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang tersebut, tuan-tuan sekalian. Jadi di situ kita dapat lihat cara yang dipersembahkan oleh Allah Azza wa Jalla ni, kalau kita lihat dalam bentuk Quran ni, dia pelbagai cara Allah Ta'ala dia nak memberikan semangat kepada kita semua. Ada masa Allah Ta'ala sebut macam ni, ada masa macam ni pula. Tapi dalam suratul Bayyinah, Allah mulakan dengan pujian dahulu. Mereka ni orang-orang yang baik ni. So kerana mereka ni orang yang baik, maka inilah balasan untuk mereka. Ya, kerana mereka orang yang baik, inilah balasan untuk mereka. Sekian, sekian, sekian. Sedangkan orang yang jahat ni, Allah ugut dulu. Kamu masuk neraka. Terus Allah ugut. Kamu masuk neraka, kekal dalam neraka. Kenapa ya Allah mereka masuk neraka? Sebab mereka orang jahat. Okey, barulah Allah Ta'ala nyatakan sebab. Tapi dalam kes ini tidak. Allah Ta'ala puji dulu, mereka merupakan orang yang baik. Sebab mereka ni baik, aku nak bagilah mereka kelebihan-kelebihan tertentu. Okey. Hal ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapat lihat rentak yang lebih kurang sama tapi dengan nada yang berbeza. Ketika Allah Ta'ala menceritakan golongan Ashabul Yamin, yang mungkin ada saya sentuh di sini, saya pun dah lupa. Tapi ada dalam satu grup tu saya ada kongsikan dalam suratul Waqiah. Mungkin belum saya kongsikan. Okey. Tapi kalau saya dah kongsikan pun anggap ia sebagai ulangan, tuan-tuan ya. Kalau kita lihat dalam kes Ashabul Yamin, okey, sebelum Ashabul Yamin, golongan yang terbaik ialah As-Sabiqun As-Sabiqun. Sekejap ya.
As-sabiqun as-sabiqun. Bila Allah Ta'ala ceritakan tentang golongan as-sabiqun, orang yang paling cepat mendatangi Allah Azza wa Jalla dalam melakukan kebaikan, apa yang Allah sebut? Fa'amma in kana minal muqarrabin. Adapun orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah kekalkan nama. Awal itu wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam ayat yang tadi ayat 11, maka dalam ayat yang ke-88 Allah kekalkan nama mereka. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Okey. Kemudiannya kalau kita lihat pula ashabul yamin macam mana? Ashabul yamin kata Allah Azza wa Jalla, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, ya. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Allah Taala sebut lagi. Itu dalam ayat 27 kan? Okey, dalam ayat 90 Allah Taala kekalkan nama. Wa amma in kana min ashabil yamin. Allah kekalkan nama. Okey, dalam cerita tentang ashabus shimal pula, golongan yang celaka, golongan yang tidak beruntung, ayat 41. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan shimal, celakalah golongan shimal. Pada ayat yang hujung tu, Allah tidak kekalkan nama ashabus shimal. Nama muqarrabin, Allah kekalkan muqarrabin. Nama ashabul yamin, Allah kekalkan ashabul yamin. Tapi nama ashimal, Allah tidak kekalkan nama ashimal. Allah tidak kekalkan nama ashabus shimal. Sebaliknya Allah sebut al-mukazzibin ad-dallin, respon pada ayat yang ini. Respon pada ayat thumma innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Ashabus shimal ini merupakan golongan yang sesat dan golongan yang benar-benar mendustakan kebenaran. Maka di sini pun disebut lagi, adapun golongan yang mendustakan kebenaran dan golongan-golongan yang sesat. Kenapa tuan-tuan tidak digunakan nama ashabus shimal? Sebabnya wallahu alam, dalam kes al-muqarrabin, ya, dalam kes al-muqarrabin dan ashabul yamin, Allah kekalkan nama dan Allah cerita nikmat-nikmat yang diperolehi oleh mereka tanpa Allah Taala nyatakan sebab apa mereka layak mendapat apa sebab mereka layak mendapat kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah daripada Allah Azza wa Jalla. Allah tak cerita detail. Allah tidak cerita detail. Ada Allah cerita, tapi Allah tidak memperincikan cerita. Sebab apa? Sebab sebenarnya buatlah kebaikan macam mana pun memang kita tidak layak mendapat rahmat yang melimpah ruah daripada Allah. Memang kita tak layak. Jadi rahmat yang melimpah ruah yang diberikan oleh Allah kepada kita sebenarnya memang ihsan daripada Allah. Kalau kita kira amalan kita sendiri memang tak layak. Baik. Tapi dalam kes golongan ashabus shimal, Allah Taala cerita azab yang menimpa mereka, maka akan timbul satu persoalan. Kenapa ya Allah engkau mengazab mereka? Engkau timpakan azab kepada mereka, diberikan mereka ni macam-macamlah siksaan. Allah Ta'ala nyatakan sebab kerana mereka ini golongan al-mukazzib yang benar-benar mendustakan kebenaran dan mereka ini golongan ad-dallin, mereka golongan yang benar-benar sesat. Jadi Allah Ta'ala nyatakan sebab kenapa mereka ni dicampakkan ke dalam neraka. Sebabnya al-mukazzibin ad-dallin. Berbeza dengan golongan al-muqarrabun dengan ashabul yamin, tidak perlu dinyatakan sebab kenapa mereka mendapat rahmat daripada Allah. Cukuplah kerana mereka beriman kepada Allah, mereka buat benda yang baik. Selebihnya memang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada mereka. Baik begitu. Ada satu soalan yang ditimbulkan dalam grup, adalah satu grup tuan-tuan dan mungkin ada di sini pun yang bertanya itu. Dan mungkin ada di sini pun orang yang mengikuti perbincangan tersebut. Iaitu kita di syurga nanti, adakah kita mendapat semua nikmat tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Itu persoalan yang ditimbulkan. Adakah apabila kita berada di syurga nanti, kita akan mendapat semua nikmat? Okey, siapa ada jawapan? Yang dah ada dalam perbincangan sebelum ini,
dalam grup itu tidak dibenarkan bagi jawapannya. Okey. Okey, siapa ada jawapan? Adakah kita mendapat semua nikmat dalam syurga ataupun tidak? Oh, Abang Ramzan pun ada, Abu Arif. Barakallahu fikum. Ustaz Izzat? Ustaz Izzat masih pending, ada masalah internet ya. Nikmat yang kita dapat mengikut amalan kita. Datuk Fadilah punya jawapan. Barakallahu fikum. Okey, yang lain ada jawapan ke? Kak Lina ada. Puan. Oh, Dr. Ubaidah pun ada. Makcik Ubaidah. Okey, tak ada jawapan ni? Okay. Jawapannya ialah Ustaz Izzat. Macam mana Ustaz Izzat? Adakah kita di syurga mendapat semua nikmat? Mana Ustaz Izzat? Apa saja terlintas di fikiran, Masya Allah. Pandangan saya dapat. Kak Lina apa saja terlintas di fikiran, terus dapat. Masya Allah. Okey. Ustaz, bagaimana dengan surah Sajadah ayat 17 tu Ustaz? Ada nikmat-nikmat yang disembunyikan dan nikmat yang diberikan itu menyenangkan hati. Ada nikmat yang disembunyikan? Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati nikmat yang tak dapat dibayangkan tu kan? Ya. Okey, nikmat yang tak dapat dibayangkan. Okey, terima kasih banyak Kak Amy. Abang Abu Arif, semua nikmat tapi tahap berbeza ikut tingkatan. Nikmat diberi dengan apa yang diminta. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. InsyaAllah kita semua di syurga nanti dan jawapan sebenarnya hanya Allah Ta'ala tahu. Tapi jawapan yang paling menarik perhatian saya ialah jawapan Abang Rafzan tadi. Ini satu jawapan yang saya pun tak terfikirkan. Semua nikmat tapi tahap berbeza ikut tingkatan. Kita dapat semua tapi berbeza. Okey, baik. Saya kira jawapan Abang Rafzan tu menarik dan boleh diberikan perhatian. Di samping kalau boleh saya sebutkan juga, kita tidak akan mendapat semua nikmat, tapi nikmat yang kita dapat itu memang sudah tidak terbayangkan. Ya, nikmat yang kita dapat tu sudah tidak terbayangkan. Dan Kak Lina, kalau Kak Lina sebut apa sahaja yang terlintas di fikiran, sebenarnya ayat yang Kak Amy baca tadi pun menunjukkan apa sahaja yang tidak terlintas dalam fikiran. Yang betulnya nikmat syurga ni apa yang tidak terlintas pada fikiran. Sampai kita pun jadi macam blur. Ini luar biasa sangat, ini nikmat dia kan. Ya, tapi dalam keadaan kita begitu tercengang-cengang dengan nikmat Allah Ta'ala yang begitu hebat itu, insya-Allah kita semua dapat dari awal lagi. Dalam keadaan kita dah macam begitu takjub, sebenarnya kita tidak akan mendapat kesemua nikmat yang disediakan oleh Allah kerana ada nikmat-nikmat tertentu yang Allah berikan kepada golongan-golongan tertentu. Contoh ya, ada perbahasan ulama tentang balasan terhadap orang yang minum arak. Okey. Ada petunjuk-petunjuk daripada hadis Nabi SAW yang dibahaskan, terima kasih banyak Tuan Ali, yang dibahaskan oleh ulama tuan-tuan sekalian ya. Okey, kalau orang itu minum arak, maka dia tidak akan diberikan minuman arak nanti dalam syurga. Maka ulama pun bahaslah macam mana tu ya, macam mana? Iaitu satu, kalau dia minum arak dan dia tidak bertaubat. Dia minum arak, dia mati tu dalam keadaan dia masih lagi minum arak, dia tidak pernah bertaubat daripada minum arak. Tapi bila diukur, dapat pula syafaat daripada Nabi SAW, dapat pula syafaat kecil-kecil daripada sahabat-sahabat yang lain, dia layak masuk ke dalam syurga. Tapi dia masuk dalam syurga tu dalam keadaan dia belum bertaubat daripada dosa meminum arak. Cuma dia salat, dia keluarkan zakat, minum arak je dia buat. Okey, maka dia masuk dalam syurga, tetapi dia tidak dibenarkan untuk minum arak di syurga. Itu ada sungai arak kan, wa anharun min khamr lazzatil lisyaribin, dan sungai-sungai daripada arak yang memabukkan, memberikan kelazatan kepada sesiapa yang mengecapinya.
Okey, tapi kalau yang minum arak tidak bertaubat tak dapat. Hatta ada ulama yang menyatakan sebetulnya ada sebagian ulama sebut kalau dia bertaubat sekalipun, ya, kalau dia sengaja minum arak pun dia tidak akan dapat mengecapi sungai arak di syurga nanti. Sampai begitu kata sebagian ulama. Okey. Begitu juga mana-mana lelaki yang memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah di syurga di dunia. Contohnya pakaian sutera asal, sutera asli, ataupun dia pakai pakaian emas, dia pakai pakaian perak. Apabila dia masuk ke dalam syurga nanti, maka dia tidak layak untuk memakai pakaian sutera, tak layak pakai pakaian emas dan juga perak. Sedangkan Ustaz Aizat, insya-Allah pakai pakaian emas. Orang lain pun pakai pakaian emas. Tuan Ali Abang Razam pun pakai emas. Tapi kerana dia di dunia dulu, dia pernah memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah, maka dia tidak layak memakai pakaian emas di syurga nanti. Artinya dia tak dapat semua benda. Dan ataupun dalil yang paling jelas dalam isu ini, yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah orang yang salat 12 rakaat setiap hari, yakni salatul rawatib, Allah Ta'ala bina khusus rumah yang special untuk mereka. Saya tak dapat lah yang ni, saya kena akui lah. Payah nak dapat 12 rakaat ni. Tapi siapa yang maintain 12 rakaat tuan-tuan, setiap hari maintain, Allah bagi rumah khas kepada mereka, yang pasti rumah itu tidak diberikan kepada semua orang. Hanya diberikan kepada orang-orang yang kekal 12 rakaat. Tapi dalam keadaan itu, setiap orang merasakan nikmat syurga dialah yang paling besar. Ya, dalam keadaan itu, setiap orang merasakan nikmat syurga dialah yang paling besar. Walhal, dia tak dapat semua benda pun dalam syurga. Cuma yang dia dapat tu dah kira power sangat dah. Baik. Sebagai tambahan, ibu ayah yang dirahmati Allah. Okey. Perkataan Ridha radhiyallahu anhum maradu'an, ini satu benda yang perlu dinilai. Contohnya kita sebut redha. Saya redhalah dengan ketentuan Allah. Ya. Apa redha tu? Contohnya kita sebut ada kemalangan berlaku, na'udzubillah. Kita tanya orang, wartawan tanya orang ahli keluarga yang mengalami kemalangan maut tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, tuan-tuan, keluarga kita insya-Allah selamat biiznillah. Lalu dia pun sebut saya redha dengan ketentuan Allah. Okey, persoalannya redha tu apa maksudnya? Yang sering kita ungkapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Ataupun setiap kali azan asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita pun jawab wa ana asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muazzin sebut lagi asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita pun sebut wa ana asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kemudiannya kita susuli dengan satu zikir. Raditu billahi rabba, saya redha Allah sebagai Tuhan saya. Wa bi muhammadir rasula, Nabi Muhammad sebagai rasul saya. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama saya. Kata Nabi SAW, siapa yang baca zikir tadi, selepas menjawab panggilan azan, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka diampuni dosa dia walau sebanyak mana pun. Okey, baik. Jadi persoalan yang harus diperbahaskan, apa maksud redha itu sendiri? Saya redha Allah sebagai Tuhan saya. Sebab dalam bahasa Melayu, perkataan redha biasa difahami sebagai pasrah. Ya. Redha tu biasa difahami sebagai pasrah. Okey, baik. Jawapannya wallahu alam, redha ni bererti saya puas hati Allah sebagai Tuhan saya. Bila kita sebut raditu billahi rabba, saya puas hati Allah Tuhan saya puas hati Nabi Muhammad Rasul saya puas hati Islam agama saya. Puas. Cukup puas hati. Okey, satu. Terima kasih banyak Kemi ya. Saya dah batuk-batuk sikit. Yang kedua, selain daripada puas hati itu ialah saya tak perlu dah yang lain. Bila kita sebut raditu billahi rabba, saya tak perlu dah Tuhan selain daripada Allah.
Saya tak perlu Nabi selain daripada Rasulullah. Saya tidak perlukan agama selain daripada Islam. Yang lain saya tak perlu dah. Okey. Apa lagi maksudnya? Saya tidak berhajat. Saya tidak berhajat kepada Tuhan selain Allah. Minta maaflah kalau ada kalau ada orang ajak kita supaya buat benda tak elok ni, supaya guna bomoh ke apa, kita sebut saya tak hajatlah benda lain. Saya hanya berhajat pada Allah. Saya tidak berhajat kepada yang lain melainkan Rasulullah, dan saya tidak berhajat kepada yang lain melainkan apa yang ditawarkan oleh Islam. Kalau nak ajak skim cepat kaya, tidak berteraskan syariat, minta maaf, saya tak berhajat. Saya tak ada keinginan pun. Kalau nak ikut pelaburan emas yang bukan-bukan, yang luar daripada tabiat syariat itu sendiri, kaya raya, juta-juta, minta maaf, saya tak berminat lah kalau tidak mengikut panduan Islam ni, sebab saya dah kata dah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil Islam dina. Saya tidak berhajat melainkan 3 benda tadi, Allah, Rasulullah, ad-dinul Islam. Jadi itu maksud redha. Jadi bila kita baca ayat radhiyallahu anhum, itu Allah redha lain, Allah redha pada mereka, insya-Allah pada kita semua. Wa radu'an, mereka redha pada Allah, yakni mereka hanya perlukan Allah, mereka tidak perlukan Tuhan yang lain, mereka hanya ada kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla, yang lain tidak ada. Itulah maksud redha kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan sekadar kita sebut macam mana Tuhan, saya redha lah dengan kemalangan yang berlaku ni. Bukan sekadar itu saja. Tapi kefahamannya ialah saya tahu di sebalik kemalangan yang berlaku ni, saya dah bawa kereta elok-elok, saya dah baca doa, saya dah mohon petunjuk daripada Allah, tiba-tiba datang satu kereta yang melulu langgar kereta kami. Saya redha pada Allah, ini ketentuan Allah, dalam keadaan saya memang yakin ini semua perjalanan yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan penuh hikmah yang saya tak dapat bayangkan. Okey, itu maksud redha yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Okey, jadi itulah suratul Bayyinah, yang mana kemuncak daripada suratul Bayyinah ini tuan-tuan, saya sebutkan dan sebelum ini ada 2 kata kunci dalam suratul Bayyinah. Kata kunci yang pertama Al-Bayyinah, yang disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 4. Kata kunci yang kedua ialah Qayyimah, yang disebut dalam ayat 3 dan ayat yang ke-5. Cuma Qayyimah itu ada 2 nilai. Satu, kutubun Qayyimah, kitab-kitab yang Qayyimah. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan, kitab yang tidak ada simpang siur, tidak ada sebarang kesalahan, tidak ada sebarang keraguan, sentiasa memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Dan selain daripada kitab yang qayyimah, agama yang qayyimah. Justru tuan-tuan, ada 2 perkara sebagai penutupnya. Allah Ta'ala nak menceritakan kepada kita semua, kita mesti mengikut agama yang bayyinah, kitab yang qayyimah, dan juga agama yang qayyimah. Minta maaf. Kita mesti mengikut agama yang bayyinah dan agama yang qayyimah, dan kita juga mesti berpegang kepada kitab yang qayyimah. Okey, satu. Dan persoalannya macam mana tu saya nak mengikut agama bayyinah qayyimah? Macam mana saya nak berpegang dengan kitab qayyimah? Caranya ialah kita mesti beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Ya. Caranya apa lagi? Kita mesti menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan diri kepadanya, cenderung kepada kebaikan, sentiasa mengerjakan salat, sentiasa mendatangkan zakat. Jadi ini semua ialah resepi-resepi kejayaan untuk mendapat agama bayyinah dan qayyimah, dan untuk pegangan kitab qayyimah. Justru siapa sahaja yang buat benda-benda yang demikian, maka akan jadi qayyimah, akan jadi kuat, lurus, tidaklah orang yang lemah semangat, yang bengkok-bengkok, yang orang panggil apa, yang tidak lurus dia punya pendirian dia. Wallahu a'lam. Seizatnya bayyinah. Baik. Saizat, saya serah pada Ustaz. Dan kalau ada soalan boleh tuan-tuan ya. Terima kasih
Ustaz Zulkhairi. Ustaz, saya nak mungkin menimbulkan persoalan, bukan persoalan lah, mungkin boleh sama-sama sahabat-sahabat juga ahli kelas berbincang ataupun mencari dia punya jawapannya, iaitu pada ayat yang berkenaan dengan syurga tu, iaitu ayatnya jazaohum, ayat ke-8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin, jannatu 'adnin. Berdasarkan semakan saya lah, saya rujuk juga buku ustaz berkenaan dengan hasil tulisan Al-Quran tu. Kalimah syurga ni dalam Quran dia ada 3 jenis yang setahu saya lah, iaitu yang pertama jannatun dengan ta marbutah, yang kedua jannatun dengan ta maftuhah, dan yang ketiga jannat, iaitu dengan alif, jannat. Okey. So ada alif lepas huruf nun. Nun, ya betul. Alif Jannat. jannat. Fi rawdatil jannat. Betul tak Ustaz Izzat? Betul. Jadi apakah beza dia? Yang pertama kita tengok apakah beza dia lah dari sudut pengertian. Ustaz ada sebut sikit berkenaan dengan kalimah tu. Jannatun kalau tamarbutah tu berkenaan dengan syurga yang nikmatnya secara umum. Manakala jannat yang nun dengan ta maftuhah tu syurga yang nikmat dia secara khusus. Tetapi dalam surah Al-Bayyinah ni, kalau tengok dia berbeza sikit dengan surah yang lain yang bila diletakkan jannah tu. Macam contoh kalimah jannah yang ada tamarbutah tu disekalikan dengan nama lah, jannatin na'im, jannatul khuld, jannatul ma'wa, iaitu dah tamarbutah. Tetapi dalam surah ni, dalam ayat ke-8 ni, dia menggunakan jannatun, maknanya kalau tak silap saya jannatun dengan alif selepas nun adalah dikira sebagai jamak asalnya. Maknanya banyak kan, dia benda yang banyak, jannatun. Jadi adakah lepas tu diletakkan dengan kalimah adn, syurga adn. Adakah syurga adn tu banyak ataupun bagaimana dia punya penjelasan? Sebab kalau tengok kalimah jannat, untuk kalimah jannat yang ada nun selepas tu ada alif, dia tidak meletakkan syurga nama apa lepas tu. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 25, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. So tidak ada syurga, nama syurga apa selepas dia. Ataupun dalam surah Asy-Syura masa saya sebut tadi, walladzina, ayat 22, walladzina amanu wa 'amilus solihat fi rawdatil jannat. So tidak ada letak nama syurga apa selepas itu. Tapi dalam surah Al-Bayyinah ni diletak jannatu 'adn. Apa specialnya dekat situ? Itu persoalan yang saya cuba bangkitkanlah. Mungkin Ustaz boleh share ataupun ada sahabat-sahabat lain yang boleh share juga. Saya rasa banyak taburan maklumat yang Ustaz Izzat sebutkan tadi sampai saya pun jadi lama banyaknya. Saya tak mampu nak jawab semua soalan yang Ustaz Izzat timbulkan, dan sebahagiannya saya tak tahu pun jawapan dia apa dia. Ini menunjukkan ilmu Al-Quran ni sangat luas. Kenapa ada masa Allah Ta'ala tak sebut nama syurga? Contohnya ayat tadi lah, wabasyiril ladzina amanu. Ayatnya annalahum jannatin, kan? Tak ada disebutkan syurga apa. Ada ayat yang mana Allah Ta'ala sebut nama syurga, kan? Okey, jannatin na'im pun Allah sebut dan sebagainya, jannatul ma'wa dan lain-lain. Iaitu sejujurnya saya pun tak tahu apa hikmah di sebaliknya. Tapi ada satu perbahasan ulama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu nama adan, nama ma'wa dan sebagainya itu, adakah ia nama syurga ataupun sifat kepada syurga itu sendiri? Itu pun mengundang perbahasan kalangan ulama. Ada ulama yang menyatakan contohnya jannatul ma'wa. Ma'wa tu memang maksudnya tempat berlindung. Sebagaimana dalam neraka pun ma'wa juga, iaitu ma'wa kumun nar, ataupun dalam ayat yang lain ma'wa humun nar,
tempat yang melindungi mereka nanti ialah api. Jadi begitu juga dengan penghuni syurga, tempat yang melindungi mereka nanti ialah syurga. Satu tempat yang penuh dengan rimbunan pokok-pokok yang merimbun. Jadi di situ ulama berbeza pandangan, adakah ma'wa, adan dan sebagainya itu nama syurga itu sendiri ataupun nama apa tu? Macam adan ni artinya tempat tinggal, tempat menetap. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa nama datuk Nabi yang dulu-dulu? Adnan. Adnan. Kenapakah beliau dinamakan Adnan? Adnan tu saya kena cek balik. Adakah dia nama asal ke ataupun dia nama gelaran? Adnan ni artinya orang yang menetap. Okey. Asalnya Adnan ni tempat syurga yang untuk kita menetap nanti. Kenapakah apakah hikmah di sebalik nama Adnan? Okey, ada tak kalangan kita yang ada kenalan ke, keluarga ke yang bernama Adnan? Okey, boleh maklumkan. Nama Adnan ini merujuk kepada orang yang menetap, tidak berpindah randah ke sana sini, yakni orang yang punya semangat patriotik yang tinggi. Ya. Orang yang punya semangat patriotik yang tinggi, contohnya Ustaz Aizat, masa kecil pun lahir kat Seri Gombak, masa habis belajar UM pun Seri Gombak, sekarang dah kahwin, sekarang menetap di Seri Gombak lagi Ustaz Aizat. Ustaz Aizat ni Adnan. Adnan apa? Adnan Seri Gombak. Patut berseri pun Gombak tu sebab Ustaz Aizat. Okey, baik. Jadi Ustaz Aizat ialah Adnan, orang yang menetap, tak berpindah-pindah. Memang duduk kat situ je di Seri Gombak. Adnan. Orang yang semangat patriotik yang tinggi, semangat tempat lahir yang tinggi. Okey. Macam ada kaitan Ustaz dengan Khalidin tu. Adnan ni. Macam mana abang? Abang dah kata? Tadi macam ada kaitan dengan kalimah. Khalidin fiha. Okey, barakallahu fikum. Macam ada kaitan pula Saya pun tak tahu macam mana, tapi apa yang abang sebutkan tu sangat menarik perhatian. Barakallahu fikum. Okey, jadi Adnan ini adakah ia nama syurga ataupun sifat kepada syurga itu sendiri? Yang lain-lain apa yang Ustaz Aizat sebutkan tu, saya tak tahulah apa jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Barakallahu fikum. Satu benda yang harus kita ingat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Ta'ala sebut perkataan ini yang menarik. Balasan mereka di sisi Tuhan yang menjaga mereka. Jadi ini yang paling besar ni sebenarnya tanpa kita sedari. Di sisi Tuhan. Ya. Yang lain-lain tu datang kemudian tu, yang lain-lain tu. Yang besar ni balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi contohlah kita katakan begini. Kita ni orang-orang besar lah ataupun kita kata raja sebagai contoh kan. Okay, raja pun kata mufti negeri, negeri Selangor lah, negeri tempat saya dan Ustaz Izzat sekarang ni. Johor pun mungkin juga Datuk Fadilah ya. Mufti negeri Selangor mesti dikebumikan di kawasan kubur makam diraja. Apa perasaan? Dikebumikan di makam diraja, di sisi para raja. Itu merupakan satu penghormatan. Itu satu penghormatan. Dan begitu juga kalau kita tengok macam mana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pun mahu mendapat kedudukan yang sama ketika mereka berjuang untuk membebaskan kota Baitul Maqdis. Nabi Musa sebut, kalau saya mati, kebumikan saya di tempat yang paling dekat dengan Baitul Maqdis. Dan tentera-tentera Bani Israel masa tu habis-habisan berjuang yang ikhlas kepada Allah. Dan akhirnya Nabi Musa meninggal alaihi salam. Mereka habis-habisan cuba kebumikan Nabi Musa di tempat yang paling dekat dengan Baitul Maqdis, tetapi di luar Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu. Maknanya bila sebut di sisi ni satu benda yang menarik, satu tawaran yang menggiurkan. Lalu Abu Bakar pun minta izin daripada anaknya Ummuna Aisyah radhiyallahu anhuma agar dikebumikan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelah kanan. Umar pun minta izin daripada Ummuna Aisyah radhiyallahu anhuma agar dikebumikan di sisi Nabi dan juga Abu Bakar. Jadi di sisi itu satu benda yang besar tuan-tuan sekalian ya. Satu benda yang besar. Justru Allah Ta'ala memberikan penekanan ni balasan mereka
di sisi Tuhan mereka. Kalau kita buang perkataan ini, jazauhum jannatu adnin, pun jadi juga. Tapi dah hilanglah satu nikmat yang besar. Maka Allah sebut jazauhum inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Okey, baik. Wallahu a'lam. Saya ada soalan dekat chatting tu. Ustaz daripada Puan Ruqayyah. Dalam ayat 1 Allah kata takkan terlepas kepercayaan musyrikin ahli kitab dari apa yang mereka amalkan sehingga sampai kepada mereka bayyinah. Ayat kedua Allah sebut Rasul dulu, baru ayat ketiga Allah sebut kitab. Apakah hikmah Allah sebut Rasul dulu baru kitab? Rasul minallah. Rasul daripada Allah yang membacakan kepada mereka suhuf yang disucikan, yang mana dalam suhuf itu adanya tulisan-tulisan yang qayyimah. Oh, sebenarnya lebih tepat saya katakan qayyimah yang pertama ni ialah suhufun qayyimah. Cuma dalam suhuf itu ada kutubun qayyimah. Maksudnya begitulah. Okey, jadi saya tengok puan dia tidak ada, ini sepintas lalulah jawapan sebenarnya, wallahu a'lam. Tidak ada isu at-taqdim wa ta'khir, mana dulu mana kemudian. Tapi ayat ketiga ini penjelasan. Rasulullah membacakan kepada mereka suhuf yang disucikan, yang mana dalam suhuf yang disucikan tu ada tulisan-tulisan yang qayyimah. Jadi itu maksudnya, wallahu a'lam. Jadi tidak ada isu at-taqdim wa ta'khir menurut apa yang saya fahami, dan saya pun tak pernah jumpa, mungkin saya tak rujuk mana-mana tafsir secara menyeluruh lagi, tapi tak ada pula saya jumpa ulama membahaskan isu mana dulu mana kemudian dalam ayat kedua dan ayat ketiga ini. Okey, baik, wallahu a'lam. Dan Ustaz Izzat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yatlu ni dia beza dengan qira'a ya. Dia ada tala, dia ada qira'a. Justru dalam program kita sebut apa dia? Qiraatul Quran ke tilawah Al-Quran? Tilawah kan? Okey. Musyabaqah tilawatul Quran. Dia sebut musabaqah lagi ke ataupun dia guna perkataan lain ya? Saya pun tak pasti. Musabaqah ke Ustaz Izzat? Musabaqah lagi sini. Musabaqah. Okey, kita cuba lihat. Musabaqah tilawatul Quran. Okey, masih lagi kata musabaqah. Okey, musabaqah kan? Okey. Kenapa dia sebut musabaqah tilawatul Quran, tak disebut musabaqah qiraatul Quran? Kerana qiraah ni baca je. Qiraah baca je. Kita ambil Quran, kita pun baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina sekian-sekian. Tapi tilawah dia bukan sekadar baca. Tilawah baca dalam keadaan memahamkan. Jadi Rasulullah, Rasul daripada Allah ni, utusan daripada Allah, bukan sekadar membaca tetapi memahamkan. Memahamkan. Sebab itu saya ada tekankan, sebenarnya tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia dah tafsirkan semua ayat Quran ke tidak mentafsirkan semua ayat? Okey, satu soalan yang perlu kita selesaikan malam ni. Nabi tafsirkan semua ayat ke sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi tidak tafsirkan semua ayat? Siapa ada jawapan? Ataupun siapa nak bagi jawapan? Tak apalah, betul tak betul tu cerita lain kan, bukan kita nak bagi fatwa pun. Abang Razak macam mana bang? Nabi tafsir semua ayat ke ataupun tidak? Tak pasti Ustaz, tapi yang saya faham Nabi tafsir bila ada soalan daripada sahabat. Nabi tafsir bila ada soalan daripada sahabat. Abang mesti tak pernah jumpa kan Nabi tafsir surah Lam Yakuni kan? Ke pernah jumpa mana-mana ustaz yang mengajar? Tak pernah. Tak pernah kan? Saya puasa tak ada Nabi tafsir ayat Lam Yakunil ladzina kafaru ni. Okey, Nabi pun tak adalah tafsir surah surah Al-Adiyat. Al-Adiyat tu apa? Al-Mursalat tu apa? Az-Zariyat tu apa? Kita takkan jumpalah. Tapi kata sebagian ulama, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mendatangkan Al-Quran dan Nabi tidak mentafsirkan semua ayat Al-Quran, apa peranan Nabi? Takkan Nabi sekadar datang Quran, sahabat-sahabat sekalian,
Jibril datang bawakan ayat tadi, ini ayat dia sekian. Okey, takkan itu sahaja kerja Nabi. Sedangkan ayat kedua terang-terang yang menyatakan Rasul daripada Allah, yatlu bukannya yaqra, bukannya apa kata sesuai ya, yaqra'u bukan yaqra'u ke? Yaqra'u, saya kena tengok balik apa yang sesuai. Tapi yang gunakan tilawah bukannya qiraah, yakni baca dengan penjelasan. Justru jawapan yang tepat dalam bab ini yang saya pilihlah tuan-tuan ya, Nabi SAW mentafsirkan semua ayat Al-Quran, tetapi tafsir Nabi ini ada dua bahagian dan inilah yang paling payah nak buat. Bahagian pertama, ramai ulama buat dan itulah saya pun duk buat macam tu jugalah tuan-tuan, sekadar menyampaikan apa yang ulama dah sampaikan. Tapi level yang kedua, golongan yang buat itu ialah qalilum wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit. Tafsir yang pertama dibuat oleh Nabi SAW ialah penjelasan tentang ayat secara qauli. Nabi terangkan. Contohnya ayat ini tentang apa? Nabi pun terangkan. Orang tanya tentang Ashabul Kahfi, Nabi terangkan. Orang tanya tentang ayat-ayat itu apa maksudnya, Nabi terangkan. Okey, tapi tak banyak. Tafsir yang kedua yang Nabi buat ini yang payah nak dilaksanakan, iaitu hampir semua ayat dalam Al-Quran Nabi tafsirkan dengan tindak tanduk Nabi SAW, biar tindakan Nabi yang menjadi juru bicara. Itu ayat-ayat Ustaz Aizat masa student dululah. Biar tindakan kita menjadi bicara ummah kan. Bukannya lisan, duduk sembang je. Tak. Biar tindakan yang menceritakan siapa kita. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maknanya tak adalah Nabi pun وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nabi pun terangkan. Wa tu apa dia? Wa ataf ke, wa qasam ke apa benda? Ma tu ma apa? Umiru tu fi'il apa? Illa tu istisna tu macam mana? Li tu apa maknanya? Sekian. Kenapa guna perkataan ya'budu, yakni apa yang lalu fi'il mudhari'? Kenapa guna perkataan Allah di sini tak guna perkataan Rabbahum? Kenapa guna mukhlisi tak guna mukhlasin? Kenapa guna ad-din tak guna al-Islam terus? Tak ada, Nabi tak syarah mana macam tu. Ya, itu hanya mubazir masa Nabi SAW. Tapi apa Nabi buat? Bila ayat turun je, aku tidak perintahkan kamu melainkan menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, Nabi mula bekerja membina generasi yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Terjemah Melayu untuk yang 6 tak tempat lah. Sebab ada abadan. Saya kena tengok balik terjemah Melayu tu Kak ya. Okey, sepatutnya tidak adalah selama-lamanya dalam ayat ke-6 tu. Baik. Sama tadi, maknanya Nabi pun mula membina generasi, rekrut generasi yang ikhlas berjuang kerana Allah Azza wa Jalla, bukan lagi kerana kepentingan dunia. Apa yang Nabi buat? Antaranya Nabi angkat golongan-golongan yang tak ada kedudukan pada masa jahiliyah dahulu. Nabi angkat Bilal jadi orang yang paling rapat dengan Nabi, muazzin. Nabi angkat si buta Abdullah bin Ummi Maktum menjadi imam sepeninggalan Nabi SAW. Masa Nabi keluar pergi berjuang, Nabi nanti Abdullah jadi imam. Jadi imam salat. Masa Nabi, Abu Bakar, Umar semua keluar pergi jihad. Okey. Kemudian apa lagi? Nabi mengangkat tinggi kedudukan wanita, menyebabkan mereka pun ikhlas untuk berjuang menegakkan agama Allah. Kemudiannya wayut zakah, Nabi tak bahas kenapa Allah Ta'ala guna perkataan wayut tu, kenapa Allah tak guna perkataan yang lain selain daripada yu'tu. Saya dah terangkan, wayu'tu ni asalnya ata, mendatangkan. Nabi sendiri menggerakkan agenda zakat. Nabi mendatangkan, yakni Nabi mendatangi orang-orang miskin, melihat keadaan mereka, Nabi berikan zakat. Nabi mendatangi golongan-golongan yang dikelilingi hutang, keliling pinggang sampai pening dah, tak tahu nak lari daripada hutang. Nabi settlekan mereka dengan zakat. Yakni Nabi SAW bukan sekadar cerita, agenda tahun ini, tuan-tuan sekalian, rakyat-rakyat Madinah, kita nak kurangkan garis kemiskinan sampai miskin ni tinggal 10% je, macam mana pun. Dan kita pun ceritalah agihan zakatnya sekian, dasar ekonomi sekian. Itu bagus, saya tak katakan, saya tak nafikan benda tu. Kena buatlah benda tu. Tapi Nabi tak buat macam tu. Nabi ada garis panduan Nabi dan Nabi tu bekerja. Maknanya tindakan Nabi ni mengatasi plan Nabi.
Kalau kita ni plan kita ke depan dah. Perancangan tu dia punya tindak tanduk tu tak sampai plan sampai sudah. Nabi SAW ni perancangan Nabi pun ada, tapi tindakan Nabi ni melebihi perancangan Nabi SAW. Jadi kalau kita ni membicarakan kita nak kurangkan kadar kita nak kurangkan masalah kemiskinan, zaman Nabi bukan sekadar mengurangkan kemiskinan, bahkan menambahkan orang-orang kaya, bahkan menambahkan orang-orang yang mandiri, menambahkan ruang pekerjaan dan sebagainya, sebab Nabi mendatangkan. Bukannya Nabi ni, siapa nak zakat datanglah. Tapi langsung tak ada kerja dibuat. Maknanya human research tu langsung tak bergerak. Tak. Nabi memang ada dia punya HR yang buat kerja dengan baik. Kalau ibarat isu sensitif lah Ustaz Izzatnya, kita kata tauliah. Saya antara orang menyebut lah kena ada tauliah lah untuk mengajar di mana-mana negeri. Tapi ibaratnya tauliah ni nak mendatangkan tauliah ke ataupun nak mencipta tauliah. Kalau saya lebih tepat wayutu tauliyah, mendatangkan tauliah. Okey, mana tu ustaz yang tak ada tauliah tu? Oh, ustaz ni tak ada tauliah. Cuba masjid datangkan 2-3 rakaman pengajian ustaz ni, okey tak okey? Tengok 2-3 kali rakaman YouTube dia ke ataupun rakaman di masjid. Bagus, ustaz ni mengajar, ada fakta, tak mengarut. Hantar pula mata-mata spy, tengok ustaz ni mengajar okey tak okey. Oh bagus. Kenapa tidak ustaz? Kami nak jumpalah ustaz, kita makan-makan, minum-minum sikit di majlis agama yang terdekat dengan ustaz, cawangan ke ataupun pusat di Shah Alam ke. Ustaz tu datang makan-makan, minum-minum. Kami dah dengar dah isi pengajaran ustaz. Alhamdulillah kami dapat ilmu. Kami bersyukur pada ustaz. Terima kasih banyak. Disuruh hari ni kami nak bagi 2 benda. Satu makan percuma, yang kedua tauliah. Saya ambil tauliah ni terus. Tanda tangan. Bagi kad tauliah. Itu barulah konsep mendatangkan tauliah, bukannya kita mencipta satu sistem yang akan menyelitkan. Sebab sekarang ni semua benda mudah. Semua benda mudah boleh dilihat dalam YouTube, pengajian dan sebagainya. Okey. Sedangkan supaya kita meramaikan muallim-muallim yang tidak akan terikat dengan benda yang akan membebankan kepala mereka. Tapi saya ada tauliah ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya ambil lah juga. Tapi ceritanya kalaulah dapat diubah sistem tersebut, walhamdulillah. Kerana ada ustaz yang berilmu, yang sudah berusia, tak larat dah nak pergi tauliah. Dan mereka pun adalah izzah mereka sendiri. Bukannya ego, bukannya sombong. Tapi izzah mereka perlu diuruskan dengan sistem yang betul. Wallahualam. Baik. Kita dah ambil masa yang agak panjang Cik Izzat. Saya serahkan kepada Cik Izzat ya. Ya, baik. Ada soalan daripada sahabat-sahabat kalau nak tanya? Mungkin dalam 5 minit lagi sebelum kita buka kelas insya-Allah. Ada lagi? Ada Okey, kalau tak ada insya-Allah kita tangguh dululah kelas kita pada malam ini. Tapi sebelum tu insya-Allah untuk makluman sahabat-sahabat, tuan-puan, ibu-ibu, ayah sekalian, kelas kita untuk kelas tadabbur bersama Ustaz Zul Khairi ini untuk peringkat kami kita laksanakan sebulan sekali, iaitu minggu pertama hari Jumaat minggu pertama setiap bulan insya-Allah. Kan sebelum ni kita buat hari Khamis, tapi Ustaz Zul dia minta hari Jumaat. So insya-Allah kita buat hari Jumaat minggu pertama setiap bulan insya-Allah. Dan untuk minggu ni sebenarnya kita sampai surah Al-Bayyinah tu siri yang ke-6. Surah Al-Bayyinah kita ada dua siri pasal sebab panjang sikit. So untuk kelas rakaman ada, nanti saya akan share dalam grup Telegram untuk kalau tuan-tuan puan nak rujuk kembali, dan saya akan share juga rakaman untuk kelas-kelas yang lepas daripada surah Al-Duha sampai surah Al-Bayyinah insya-Allah. So insya-Allah bulan depan bulan Mac kita akan sambung surah Al-Zalzalah kan. Al-Bayyinah, Al-Zalzalah insya-Allah. So agak menarik juga surah Al-Zalzalah, iaitu berkisar tentang hari kiamat.
Pesan-pesan agak teruja jugalah dengan ibu-ibu ayah yang partisipasi memberikan pandangan dan sebagainya. Okey, bagus insya-Allah. Kita berkongsi itu lagi menambah manfaat dan tengok apa yang di-share di ruangan komen pun sangat bermanfaatlah, related tentang apa perbincangan kita pada malam ni pun sangat bagus. Mungkin setiap orang tu ada dia punya idea dan ada dia punya pandangan yang boleh dikongsi, so boleh berkongsi sama-sama insya-Allah. Jadi terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zulkhairi, insya-Allah Ustaz, kerana bersama setiap bulan insya-Allah. Ibu-ibu ayah-ayah, insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan hadapan insya-Allah. Apa-apa makluman ada dalam grup Telegram lah. Insya-Allah apa-apa saya akan maklumkan dalam grup tu. Dan kalau nak bertanya pun boleh dalam grup tu insya-Allah. Kalau nak dapatkan buku Ibu Ustaz Zulkhairi pun boleh juga. Ke semua dah ada? Ada dah kot kan? Kalau belum boleh juga PM saya lah insya-Allah. Okay, terima kasih banyak-banyak semua. Insya-Allah jumpa lagi pada bulan hadapan. Ustaz Zul, terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semua insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Makan ubat jangan lupa. Minum honey Ustaz. Honey and lemon. Lemon, campur lemon. Honey and lemon. Assalamualaikum Ustaz semua. Sahabat-sahabat.